Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents View MY. Pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Datuk Seri Dr. Joachim Gunsalam menegaskan bahawa perubahan politik yang kerap di Sabah telah lama menghalang pertumbuhan negeri ini. Beliau membandingkan situasi ini dengan kepimpinan Sarawak yang konsisten sejak penubuhan Malaysia. Katanya, orang ramai sering bertanya, mengapakah kita tidak boleh menjadi seperti Sarawak? Tetapi ingat, kepimpinan Sarawak telah stabil sejak Malaysia dibentuk. Kepimpinan teras mereka tidak pernah berubah. Di Sabah, bagaimanapun kita berubah setiap 5 hingga 10 tahun. Dasar baharu, kerajaan baharu, ketidakstabilan ini telah melambatkan kemajuan negeri kita. Menurut Dr. Gunsalam, kestabilan politik adalah penting untuk Sabah maju dan mencapai tahap pembangunan seperti yang dilihat di Sarawak. Kita tidak boleh fokus dengan pembangunan fizikal sehingga kita mempunyai persekitaran politik yang stabil. Itulah salah satu sebab utama mengapa kita tidak berkembang seperti Sarawak, kata timbalan Ketua Menteri itu semasa Majlis Makan Malam Tahun Baru Cina PBS 2025 pada Rabu 5 hari bulan Februari. Beliau bagaimanapun menyatakan harapan terhadap gabungan rakyat Sabah GRS yang baru ditubuhkan. Optimis bahwa gabungan parti-parti tempatan ini boleh menjadi titik perubahan bagi negeri ini dengan fokus untuk meningkatkan kualiti hidup semua rakyat Sabah tanpa mengira kaum, latar belakang ataupun agama. Katanya lagi, misi teras GRS adalah untuk berkhidmat kepada semua orang di Sabah, membawa perubahan positif kepada komuniti kita. Ketika Sabah menghadapi cabaran pembangunan, beliau percaya bahwa GRS dapat membuka jalan untuk masa depan yang lebih stabil, bersatu dan makmur untuk rakyat negeri ini. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Konsul Jeneral China Huang Shifang, pemimpin PBS dan pemimpin komuniti Cina. Sejak penubuhan Malaysia pada tahun 1963, Sabah telah mengalami beberapa perubahan politik yang sangat ketara. Pada tahun 1967, Sabah mengadakan pilihan raya negeri pertamanya dan sejak itu, negeri Sabah telah menyaksikan pertukaran kerajaan yang tersangatlah kerap. Sebagai contoh, pada tahun 1985, Parti Bersatu Sabah PBS di bawah pimpinan Joseph Pairin Kitingan memenangi pilihan raya negeri dan mentadbir sehingga tahun 1994. Namun selepas pilihan raya 1994, walaupun PBS memenangi pilihan raya tersebut, perpindahan ahli-ahli PBS ke Parti Komponen Barisan Nasional menyebabkan BN mengambil alih tampuk pemerintahan negeri. Satu ciri unik politik Sabah ialah sistem penggiliran Ketua Menteri yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1994. Sistem ini menyaksikan jawatan Ketua Menteri diputar setiap 2 tahun di kalangan parti-parti gabungan tanpa mengira parti yang berkuasa pada masa itu, dengan tujuan memberikan masa yang sama retak untuk setiap kumpulan etnik utama mentadbir negeri. Namun dalam praktiknya, sistem ini bermasalah kerana tempo 2 tahun dianggap terlalu singkat untuk mana-mana pemimpin melaksanakan rancangan jangka panjang. Akhirnya, amalan ini pun telah dihentikan. Ketidakstabilan politik di Sabah menimbulkan beberapa persoalan penting yang perlu dibincangkan. Adakah campur tangan politik oleh pihak berkuasa persekutuan menyumbang kepada ketidakstabilan politik di Sabah? Terdapat pandangan bahawa campur tangan sedemikian seperti pengenalan dan pemansuhan jawatan Ketua Menteri serta konflik antara PBS dan Berjaya pada tahun 1985 adalah taktik politik yang digunakan oleh kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh UMNO untuk mengawal dan mengurus kuasa autonomi negeri-negeri Borneo.
Namun, pihak persekutuan berpendapat bahwa tindakan ini wajar karena sikap kedaerahan di kalangan rakyat Malaysia Timur tidak selaras dengan pembinaan negara bangsa. Bagaimana pula isu Projek IC mempengaruhi lanskap politik Sabah? Projek IC merujuk kepada dakwaan pemberian kewarganegaraan kepada pendatang asing secara besar-besaran untuk mengubah demografi Sabah demi kepentingan politik tertentu. Isu ini menimbulkan kontroversi mengenai integriti proses pilihan raya dan hak-hak penduduk asal Sabah. Selain itu, sistem penggiliran ketua menteri yang pernah diamalkan di Sabah juga menjadi perdebatan. Adakah ia membantu atau menghalang pembangunan negeri? Walaupun niat asalnya adalah untuk memberikan peluang yang sama rata kepada setiap kumpulan etnik untuk mentadbir, tempo 2 tahun mungkin terlalu singkat untuk melaksanakan dasar-dasar yang berkesan yang akhirnya boleh menjejaskan pembangunan negeri. Berbanding dengan Sabah, Sarawak telah menikmati kepimpinan yang lebih stabil sejak penubuhan Malaysia, yang membolehkannya mencapai kemajuan yang lebih konsisten. Sebaliknya, perubahan politik yang kerap di Sabah dikatakan telah menghalang kemajuan negeri ini. Persoalan lain yang timbul ialah sejauh mana peranan parti-parti politik tempatan dalam memastikan kestabilan politik di Sabah. Dengan penubuhan Gabungan Rakyat Sabah GRS, adakah gabungan parti-parti tempatan ini mampu membawa kestabilan politik yang lebih kukuh dan mengurangkan kebergantungan kepada parti-parti dari Semenanjung? Atau adakah ia hanya sekadar satu lagi gabungan politik yang akan menghadapi perpecahan dalam jangka panjang? Jika kita ingin membincangkan penyelesaian bagi ketidakstabilan politik di Sabah, beberapa pendekatan perlulah dipertimbangkan. Salah satunya adalah pemberian autonomi politik yang lebih besar kepada Sabah. Sabah dan Sarawak ini telah dijanjikan hak autonomi dalam Perjanjian Malaysia 1963 ataupun kita panggil MA 63 secara ringkasnya. Namun sehingga kini, banyak kuasa masih dipegang oleh kerajaan persekutuan. Adakah kerajaan negeri Sabah benar-benar mempunyai kebebasan dalam menentukan hala tuju sendiri atau masih lagi bergantung kepada kehendak pemimpin di Putrajaya? Sejauh mana kerajaan persekutuan bersedia untuk melepaskan lebih banyak kuasa kepada Sabah? Selain itu, had tempo jawatan Ketua Menteri juga boleh menjadi salah satu cara untuk memastikan kestabilan politik. Ketidakstabilan sering berlaku apabila terlalu banyak perubahan kepimpinan dalam tempo yang sangat singkat. Perlukah Sabah menetapkan had tempo bagi jawatan Ketua Menteri seperti yang diamalkan di beberapa negara demokrasi bagi memastikan kesinambungan dasar? Penyatuan parti-parti politik tempatan juga boleh menjadi jalan penyelesaian. Gabungan Rakyat Sabah GRS dilihat sebagai usaha untuk menguatkan parti-parti tempatan. Namun, apakah GRS benar-benar mampu bertahan dalam jangka panjang ataupun ia akan menghadapi perpecahan seperti gabungan-gabungan sebelum ini? Apakah faktor yang akan menentukan sama ada GRS boleh menjadi Sarawak versi Sabah dalam mengekalkan kestabilan politik? Sejauh manakah sistem pilihan raya di Sabah perlu direformasikan bagi mengelakkan amalan lompat parti yang sering kali mengubah lanskap politik secara mendadak? Adakah perlunya satu akta anti lompat parti yang lebih ketat bagi mengelakkan kejatuhan kerajaan akibat tindakan segelintir wakil rakyat yang berpaling tada? Sabah adalah sebuah negeri yang kaya dengan sumber alam, budaya yang unik, dan potensi ekonomi yang sangatlah besar. Namun ketidakstabilan politik telah menyebabkan negeri ini ketinggalan berbanding Sarawak dalam banyak aspek. Dengan kemunculan GRS dan usaha kerajaan negeri untuk memperjuangkan hak Sabah di bawah MA 63, adakah kita sedang melihat permulaan kepada kestabilan politik yang lebih baik? Atau adakah ini hanya satu lagi episode dalam kitaran politik Sabah yang tidak berkesudahan? Apakah pendapat Anda? Adakah Sabah akhirnya mampu mencapai kestabilan politik seperti Sarawak?
Atau adakah Sabah akan terus dibelenggu oleh pertukaran kerajaan yang kerap dan perebutan kuasa yang tidak berkesudahan? Jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen yang telah tersedia untuk Anda, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk konten ataupun untuk ulasan pada video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih semua.